Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Hayyal qayyum allazi la yamut wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian tafsir surah Tabarak. Dan alhamdulillah hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-30, iaitu ayat yang terakhir daripada surah Tabarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in." Maknanya, qul, katakanlah, ara'aytum, bagaimanakah keadaan kamu, in, sekiranya, asbaha, jadilah, ma'ukum, air yang kamu gunakan, ghawran, hilang, tenggelam di dalam bumi. Faman, maka siapakah, ya'tikum, yang boleh membawa kepada kamu, bima'in, dengan air, ma'in, yang mengalir. Jadi pertama sekali kita bincangkan hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Maksudnya dalam ayat sebelum ni Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang in ahlakani Allah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala mematikan daku, au rahimana, ataupun Allah menghidupkan daku. Dari dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita bahawa perkara yang menjadi asas kehidupan ialah air. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Kami jadikan daripada air segala benda-benda yang hidup. Jadi jasad kita memerlukan kepada air untuk oksigen dan seumpamanya. Jadi begitu juga rohani kita memerlukan kepada air. Jadi sebagai penutupnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan segala nikmat dan setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan segala bentuk kekufuran, jadi akhir sekali Allah Taala ingin mengingatkan kepada kita nikmat yang mengekalkan kehidupan kita, iaitu air yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Jadi Allah Subhanahu berkata dalam ayat yang terakhir ni, apakah pendapat kamu ataupun bagaimanakah keadaan kamu sekiranya air kamu tadi hilang. Maksudnya sekiranya kita keputusan bekalan elektrik, kita masih boleh tahan lagi seminggu, 2 minggu dan seumpamanya. Tapi sekiranya air keputusan, maka manusia boleh mati kerana ketiadaan air tersebut amat susah. Jadi Allah Ta'ala bertanya, faman ya'tikum bima'in ma'in, siapakah yang akan membawa kepada kamu air tersebut. Itu persoalan pertama lah, hubungan antara ayat ni dengan ayat sebelumnya. Maksud apabila Allah Ta'ala menyentuh masalah kematian dan kehidupan, maka Allah Ta'ala memberitahu apakah yang menyebabkan kamu hidup dan apakah yang menyebabkan kamu tadi mati. Jadi ada beberapa lafaz lah yang boleh kita bincangkan. Pertamanya lafaz ghawran. Jadi lafaz ghawran maksudnya ghairan fil ard. Maksudnya air yang sekarang ni kita mudah. Maksud kita buka pipe, ada keluar air. Kita tekan mesin, keluar air sejuk, air panas dan seumpamanya. Jadi Allah Ta'ala tanya kepada kamu, mengapakah kamu tidak mensyukuri nikmat air tersebut? Mengapakah kamu tadi tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita bayangkan kalau air tadi ghairan fil ard, tenggelam ke dalam bumi bil kulliyati, secara keseluruhan.
Maka pada ketika itu Allah Ta'ala tanya, siapakah yang boleh mendatangkan air tadi? Aw la tanaluhu dila, ataupun air tadi tenggelam tetapi tidak boleh dicapai dengan mana-mana alat sekalipun. Itu akan menyebabkan manusia lebih terseksa. Maksudnya dia nampak air tapi dia tak boleh gunakan. Dan akhir sekali manusia tadi mati dalam keadaan tidak dapat menggunakan air. Jadi apabila ayat ni dibaca, maksudnya Allah bertanya, siapakah yang akan membawa air tadi kepada kamu? Maka apabila dibacakan ayat ini di hadapan satu orang yang mengingkari ketuhanan, mengingkari kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berkata, maksudnya Allah bertanya, bukan tujuan Allah Ta'ala tadi tak tahu. Kan Allah mengetahui dialah yang akan membawa air kepada manusia. Dialah yang mengurniakan air tadi kepada manusia. Tapi apabila Allah Ta'ala berkata sedemikian, ada satu manusia yang mengkufurkan Allah, dia kata, sekiranya air tadi tenggelam ke dalam tanah, ya'ti bil mi'wal wal fu'us. Maksudnya kata air tadi kita boleh korek semula dengan kapak dan dengan cangkul, dia kata. Jadi dia tadi mempermain-mainkan pertanyaan Allah. Bila Allah kata, siapakah yang boleh membawa air kepada kamu sekiranya air tadi tenggelam? Apabila dia memain-mainkan persoalan tersebut, dia kata, jangan risau, kita ada jentera, kita ada mesin, kita boleh korek dan seumpamanya. Maka apabila dia bermain-main dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, fadhahabat ainahu, maka buta matanya pada malam tersebut juga. Itu keadaan manusia yang mengkufuri dan mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai kepada situ sempurnalah kita tadi membincangkan ayat yang terakhir daripada surah Tabarak tadi. Jadi sebagai penutupnya kita baca tafsir ataupun keterangan yang ditulis oleh Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu dalam tafsirnya Al-Bahrul Madid. Maksudnya Ibnu Ajibah dia tadi membuat kesimpulan daripada ayat yang kelima, ayat ke-25. Ayat ke-25 sampailah pada ayat yang ke-30. Maksudnya apabila kita baca wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin qul innamal 'ilmu 'indallah, sampailah kepada firman Allah Taala, faman ya'tikum bima'in ma'in. Jadi kesimpulan daripada 5 ayat terakhir tadi ataupun 6 ayat yang terakhir tadi, maka Imam Ibnu Ajibah berkata, maksudnya daripada 6 ayat terakhir yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Tabarak ni, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menceritakan tentang satu kumpulan manusia yang mengingkari ilmu tasawuf. Maksudnya satu kumpulan manusia yang mengingkari amalan tarekat. Kumpulan manusia yang mengingkari ke atas al-muridin, orang yang inginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnu Ajibah berkata, wa yaquluna, maksud mereka tadi berkata, manusia-manusia yang mengingkari tasawuf dan tarekat, mereka berkata, mata hadzal wa'du bil fathi in kuntum sadiqina fil wa'di bil fathi ala ahli tawajjuh. Maksudnya dia ialah pertembungan, maksudnya dalam surah Fatihah tadi, pertembungan ni ialah antara allazina an'amta alaihim dengan al-maghdub alaihim. Allazina an'amta alaihim ni ialah nabi-nabi, kan, rasul dan semua guru-guru sepanjang zaman. Yang akan menentang mereka ialah al-maghdub alaihim, maknanya manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi allazina an'amta alaihim ni dia menjanjikan kepada murid-murid, maksudnya dia menjanjikan kepada ahli-ahli zikir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan pembukaan hijab apabila kita tidak menghadap kepada Allah, apabila kita berniat hijrah kepada Allah dan Rasul. Maka janji Nabi Muhammad, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, tadi hijrah kamu mesti sampai kepada Allah, itu janji. Jadi apabila allazina an'amta alaihim, guru-guru Nabi dan Rasul, mereka menjanjikan perkara tersebut, maka al-maghdub alaihim tadi mereka mengingkari. Jadi mereka kata, bilakah janji pembukaan hijab yang kamu katakan sebelum ini? Kami lihat tak berlaku pun. Ini orang dah berzikir setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi tak berlaku pun pembukaan hijab seperti yang kamu janjikan. Jadi sekiranya al-maghdub alaihim berkata sedemikian kepada allazina an'amta alaihim, maka dalam syarah ni dia kata, qul ya ayyuhal arif ad-da'i ila Allah innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah kepada manusia yang mengingkari tadi bahawa sesungguhnya ilmu tentang bilakah waktu pembukaan hijab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innama ana nazirun mubin. Aku hanya semata-mata pemberi amaran yang nyata.
Aku memberi amaran, jangan sekali-kali kamu kekal. Maksudnya kita ni murid kan, ataupun orang yang sedang berjalan kepada Allah, kita diberi amaran agar jangan berkekalan fi ghammil hijab, di dalam seksaan hijab, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, wa su'il hisab, dan hisabnya amat jahat di akhirat nanti. Dan itu ialah amaran yang diberikan oleh allazina an'amta alaihim. Maksudnya allazina an'amta alaihim ni, dia memberi amaran tu kepada ad-dhalin. Maksudnya orang awam. Dhalin maksudnya orang yang tidak mempunyai petunjuk. Jadi apabila mereka ingin membimbing ad-dhalin, orang yang tidak mempunyai petunjuk untuk sampai kepada Allah Ta'ala, maka tengah-tengah ni ada penghalang yang namanya maghdub alaihim tadi. Maghdub alaihim ni tadilah yang akan mewaswaskan janji-janji tadi. Maksudnya dia kata tiada pembukaan hijab, itu semua janji-janji palsu, ataupun tiada keramat-keramat yang dijanjikan, itu semua ialah palsu belaka. Tiada makam-makam seperti yang dinyatakan, itu semua ialah dakwaan ahli tasawuf ataupun dakwaan ahli tarekat semata-mata. Jadi sekiranya mereka berkata sedemikian, maka arahannya ialah, kita katalah al-ilmu indallah. Ilmu tentang bilakah Allah nak bagi, itu bukan saya tahu. Dia kata itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru, Nabi dan Rasul, mereka hanya memberi amaran daripada manusia tadi kekal di dalam hijab. Kemudian apabila manusia, murid-murid tadi, maksudnya ad-dhalin, maksudnya orang-orang yang dibimbing, kan, orang yang tak ada panduan, dia dah mula beramal. Kan apabila ra'au athar al-fathi 'ala al-mutawajjihin بظهور سيم العارفين على وجوههم ونبع الحكم من قلوبهم على ألسن قل, sampai habis tadi. Maksud Ibnu Ajibah berkata, apabila orang yang beramal tadi, maksudnya anak-anak murid tadi mula mengamalkan ajaran daripada guru-guru mereka, dan apabila terzahirnya tanda-tanda pembukaan, maksudnya kita dapat lihat akhlak anak-anak murid tadi dah berubah, kan, maksudnya Allah Ta'ala dah mula membuka kan pintu-pintu hati mereka dan pintu-pintu hikmat, dan Allah Ta'ala dah terbitkan daripada hati-hati mereka, dan kita dapat lihat perkataan mereka tadi, anak murid tadi, daripada bercakap benda-benda sia-sia, lalai, mulut dia tadi, lidah tadi dah mula bercakap dengan perkara-perkara hikmat. Dan dia apabila tanda-tanda tersebut zulfatan, menjadi dekat, maksudnya dah semakin zahir, pada ketika itu si'at wujuhul ladzina kafaru bi tariqah khusus, maka kita akan dapat lihat manusia-manusia yang maghdub alaihim tadi, manusia-manusia yang dengki dan manusia yang mengingkari kepada ahli-ahli tasawuf dan ahli tarekat, si'at wujuhul ladzina, amat jahatlah muka mereka. Maksudnya mereka yang mengingkari tadi kerana hasad dengki, maka pada ketika itu barulah mereka menyesal, dan pada ketika itu dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'una annahu la yakun, inilah perkara yang kamu dakwa satu masa dulu perkara tersebut tidak wujud pun. Wa annahu qad inqadha zamanuhu, dan kamu mendakwa bahawa amalan-amalan ini zamannya telah pupus. Tiada guru pada zaman ini, masa sekarang sudah tiada lagi dah amalan tersebut. Sekarang guru-guru semua sudah tidak wujud lagi. Jadi pada ketika terzahir kurniaan Allah kepada murid-murid, maka pada ketika itu barulah orang-orang yang mengingkari berasa amat menyesal kerana kedengkian mereka dan kerana kejahilan mereka. Kemudian dinyatakan juga dalam tafsir ni, wa ahlul inkar la mahalata yatamannawna halaka ahli nisbah. Jadi kemuncak orang-orang yang mengingkari tarekat, mengingkari tasawuf, yatamannawna, mereka bercita-cita agar Allah Subhanahu wa taala mematikan orang-orang yang mendakwah kepada Allah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya mereka tadi menzahirkan niatnya amat jahat tersebut, mereka berkata kan, mereka tadi cuba untuk membunuh, cuba untuk membinasakan, maka dikatakan kepada mereka, qul ara'aytum in ahlakana Allah bil maut, kamu, apakah pendapat kamu sekiranya Allah mematikan kami dengan kematian, ataupun Allah merahmati kami dengan kehidupan, siapakah yang akan menyelamatkan kamu daripada azab, terputusnya hubungan kamu dengan Allah Ta'ala, dan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya jauh daripada Allah, terputus hubungan dengan Allah, itulah satu azab. Maksud kita akan rasa hidup tak ada tujuan, kita akan rasa hidup kita tertekan, kita akan rasa hidup kita amat runsing, sentiasa berasa marah, sentiasa berasa tidak selesa. Apa saja yang kita buat sentiasa tak kena, kerana itulah satu azab, yang salah satu bentuk azab apabila seseorang jauh daripada Allah. Jadi azab tersebut tetap akan menimpa kamu, mitna au isna, sama ada kami tadi mati ataupun kami hidup. Dan itu ialah keadaan orang yang dengki tadi, dia tidak akan terselamat daripada hijab, sama ada
orang yang berdakwah tadi hidup atau mati dengan sebab cita-cita dan perbuatan mereka tadi membunuh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang kami menghadap kepadanya, yang kita bertawajuh kepada Allah tadi. Allah tadi dia ada satu sifat, iaitu Ar-Rahman, amat mengasihi. Dia akan mengasihani kami, dia akan mendekatkan kami kepadanya. Kami beriman kepada Allah dan kami bertawakal kepada Allah. Maka kami bergantung kepada Allah untuk menyelamatkan kami daripada kejahatan kamu. Maka kamu akan mengetahui apabila diangkat kedudukan orang-orang yang dekat di sisi Allah pada setinggi-tinggi syurga Aliyin, dan pada ketika jatuhnya ahli-ahli hijab di kawasan yang paling dalam sekali, kan kawasan yang paling jauh, maka pada ketika itu barulah kamu mengetahui man huwal yawma fi dhalalin mubin, siapakah manusia yang sebenarnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya manusia sekarang ni kan mendakwa kan dengan kefahaman mereka yang singkat, dengan kefahaman mereka yang tidak sempurna, mereka menyesatkan ahli tasawuf dan ahli tarekat. Jadi pada ketika mereka tadi melihat kedudukan orang-orang yang beribadat, kan, orang yang berzikir, beruzlah amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu barulah diketahui siapakah manusia yang sebenarnya tersilap, yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan sebagai penutupnya dia kata, apakah yang boleh kamu lakukan sekiranya Allah Subhanahu wa taala menarik air yang akan menghidupkan hati kamu, maksudnya air keimanan, air tauhid, apabila ditarik daripada hati kamu, faman ya'tikum bima'in ma'in, siapakah yang akan menzahirkan air tersebut. Dan ketahuilah, jadi penulis kata, ma ya'ti bihi illa ahlul ilmi billah, ketahuilah bahawa tiada siapa yang boleh menghidupkan hati kamu, tidak boleh membawa air yang akan menghidupkan hati kamu, melainkan ahlul ilmi billah, manusia-manusia yang mengenal Allah, maksudnya guru-guru, ahli makrifat sepanjang zaman. Di sisi mereka lah sumber air kerohanian yang akan menghidupkan manusia. Wallahu ta'ala alam, wa billahi taufiq, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kan dapat sama-sama kan, menyempurnakan oleh keterangan dan tafsir surah Tabarak ni. Moga-moga apabila kita membaca surah tersebut daripada awal, kan kita baca sehari demi sehari, moga-moga kita dapat memahami makna. Itu tujuan daripada pembacaan surah Tabarak. Maksud Nabi kata, hendaklah setiap umatku menghafal surah Tabarak tersebut dan dibaca pada setiap hari. Jadi Nabi SAW bercakap kepada sahabat mereka yang berbangsa Arab, sahabat-sahabat mereka yang amat fasih kan berbahasa Arab, dan mereka membaca tu dengan kefahaman yang sempurna. Jadi Nabi nak umatnya membaca seperti mana Nabi ajar kepada sahabatnya kan. Jadi kita hari ni jangan semata-mata kita menghafal dan kita membacanya setiap hari dan kita rasa kita sudah selesai tuntutan membaca surah Tabarak tadi. Sebab surah Tabarak tadi dituntut dibaca kerana di dalam surah tersebut terdapat banyak amaran, terdapat banyak ugutan, teguran daripada Allah sekiranya manusia tadi mengkufurkan Allah. Dan kita faham makna mengkufurkan Allah tadi ialah apabila kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kefahaman kepada kita dan memberikan kepada kita kekuatan untuk mempelajari ilmu. Maksud nafsu tadi dia ada satu sifat, dia panggil sifatnya malas. Kan, maksud malas nak belajar, kan, malas nak memahami, malas nak mendengar, malas nak menulis, malas nak membaca. Kan, jadi sekarang ni cara nak belajar ni amat mudah. Kan, Allah Taala dah memudahkan pelbagai alat dan pelbagai kitab, kan, macam-macam sumber kita boleh belajar. Cuma kita kena buang sifat malas tersebut dan kita kena berusaha mengambil ilmu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya tujuan kita beribadat, tujuan kita semayang, tujuan kita berzikir tadi, tujuan ni ialah untuk dikurniakan dengan ilmu. Sebab doa Nabi Muhammad tadi, wa qur rabbi zidni ilman, wahai Allah Subhanahu wa taala, tambahkan kepadaku ilmu. Jadi sekiranya kita rasa kita dah semayang tapi kita masih jahil, maka semayang tadi masih belum mencapai tujuannya. Sekiranya kita tadi berzikir, membaca Al-Quran, tapi kita masih jahil lagi, tak faham apa pun kehendak Al-Quran, tak faham lagi ad-din tu macam mana, tak faham lagi tuntutan fardu ain macam mana,
maka kita masih belum menyempurnakan tuntutan Al-Quran. Jadi bukan yang dituntut ialah semata-mata membaca. Yang dituntut ialah kefahaman dan amalan. Wallahu ta'ala alam. Dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il mihani wal yahni wal ahwali wal baliyat wa tusallimuna biha min jami'il fitani wal asqami wal afadi wal ahad wa tutahhiruna biha min jami'il 'uyubi was sayyi'at wa taghfir lana biha jami'al dhunubat wa tamhu بها من الخطيئات وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا ربي يا الله مجيب الدعوات. اللهم احفظ شيخنا مرشدنا وقرة أعيننا وسلنا سيد صلاح الدين الحسن الحسيني. اللهم ارزقنا جميعا نواره ومدده برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.